Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Fairuz Azmi dalam Pendidikan Jasmani tahun 4. Unit pada kali ini ialah unit 6, Mengejar Juara. Subtajuk pada kali ini ialah halangan mencabar ataupun melompat tinggi. Okey. Apa yang hendak cikgu sampaikan, mari kita lihat bersama-sama. Okey, seterusnya. Okay. Seperti biasa, rujukan buku teks PJK tahun 4 untuk murid-murid rujuk apa yang cikgu sampaikan pada hari ini pada muka surat 40 dan 41. Murid-murid boleh rujuk dan semak apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya, pada hari ini, murid-murid akan dapat belajar secara teori untuk berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki melepasi halangan pada pelbagai arah serta mendarat dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan perbezaan sudut lonjakan antara melompat untuk jarak dengan melompat untuk ketinggian. Okey, lompat untuk jarak. Minggu lepas kita belajar untuk lompatan untuk lompat jauh. Yang kali ni kita tengok lompat untuk ketinggian. Okey, seterusnya mesti mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti kalau kita melakukan aktiviti. Seterusnya, okey, baiklah. Asas lompat tinggi. Lompat tinggi ialah melompat menggunakan gaya lompatan untuk melepasi halangan yang dibuat dan mendarat dengan selamat. Kita boleh gunakan teknik atau gaya yang terdiri daripada 5 gaya, iaitu yang pertama gaya gunting, yang kedua gaya pelana, yang ketiga gaya guling barat, yang keempat gaya guling timur, dan yang terakhir gaya Fosbury flop. Nanti cikgu akan tunjukkan gambar-gambar setiap gaya ini. Okey, seterusnya. Okay, yang pertama, gaya gunting. Cara melakukan aksi lompatan. Okey, kaki ni. Tengok. Ini ialah gaya gunting. Yang kedua, gaya pelana. Gaya pelana ni memang susah untuk dilakukan. Okey, tengok, budak-budak boleh lihat. Okey, kemudian yang ketiga, gaya guling barat. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan jatuh. Okey. Yang seterusnya gaya guling timur. Okey. Boleh lihat dan boleh cari juga dalam internet macam mana cara gaya-gaya ni dilakukan. Dan yang terakhir ialah gaya Fosbury flop. Ini memang banyak dilakukan oleh atlet-atlet Olimpik. Okey. Seterusnya, landas lari dan kawasan lonjakan. Okey, jarak minimal landas ialah 15 meter sekurang-kurangnya. Jika keadaan mengizinkan, jarak maksimum boleh jadi ke 20 meter. Keseluruhan kecerunan maksimum pada 15 meter terakhir landas lari dan kawasan lonjak berbentuk separuh bulatan yang pusatnya terletak di tengah-tengah di antara tiang tegak dan berjari minimum dan tidak melebihi 1.250. Okey, ini sekurang-kurangnya untuk landas ataupun kawasan untuk berlari dan melakukan lompatan. Ini untuk pemahaman murid-murid. Okey, seterusnya, peralatan-peralatan yang diperlukan. Yang pertama, peralatan yang pertama ialah tiang. Yang kedua, palang. Yang ketiga, pita pengukur. Yang keempat ialah tilam mendarat. Mari kita lihat. Yang pertama, ialah tiang. Tiang, apa jua tiang boleh digunakan asalkan tegap. Kedua-dua hendaklah mempunyai sangga atau menopang support. Ada support antara satu sama lain. Palang. Tiang
tiang tersebut mesti tinggi melebihi 10 cm daripada paras sebenar palang dinaikkan. Jarak di antara tiang hendaklah tidak kurang daripada 4 meter dan tidak melebihi 4.0 meter. Itu untuk tiang. Kemudian sangga palang yang di tengah-tengah tu rata dan berbentuk 4 segi bujur 4 cm kali 4 cm. Kedudukan sangga berhadapan ke dalam, tidak dibalut dengan getah atau benda lain, akan meninggalkan kesan geseran dengan palang. Okey, hendaklah sama tinggi di atas kawasan lonjak. Ada ruang di antara hujung palang dengan lubang sekurang-kurangnya 1 cm. Okey, palang lompat tinggi. Palang lompat tinggi ini hendaklah sesuai dengan jarak kedua-dua tiang yang dipasangkan. Berat maksimum ialah 2 kg. Palang ini diletakkan pada tiang menerusi alat sokongan khas. Alat sokongan ini hendaklah berbentuk segi 4 rata dan berukuran 4 cm lebar dan 6 cm panjang. Itu tadi untuk sangga palang. Okey, kemudian pita pengukur. Pita pengukur digunakan untuk mengukur ketinggian lompatan yang dilakukan oleh peserta. Pengukuran ketinggian hendaklah dibuat dengan sebelum acara lompatan. Pegawai pertandingan terlebih dahulu akan memulakan acara ini pada suatu ketinggian tertentu mengikut keupayaan para peserta, dan ketinggian lompatan akan diukur daripada bahagian tengah palang ke aras tanah. Itu antara alatan yang digunakan. Seterusnya, untuk kawasan mendarat, macam mana pun gaya yang murid-murid lakukan, gunakan gaya gunting, gaya fori, gaya guling barat, gaya guling timur, kawasan mendarat mesti betul. Kawasan mendarat dalam acara lompat tinggi ialah tilam atau pengalas lembut bergetah berbentuk segi 4 dengan bersaiz 5 meter panjang, 4 meter lebar dan 1 meter tebal. Tiang dan kawasan mendarat hendaklah ada di ruang di antara sekurang-kurangnya 10 cm bagi mengelakkan palang jatuh sekiranya kedua-duanya bersentuhan. Itu untuk kawasan mendarat. Sebagai informasi murid-murid, nyatakan bahagian badan yang sesuai digunakan untuk mendarat bagi kemahiran melompat melepasi halangan. Murid-murid fikir. Okey, seminit. Apa bahagian badan yang sesuai untuk mendarat? Okey, kita tengok bahagian belakang badan. Okey, itu ialah bahagian yang paling sesuai untuk mendarat. Seterusnya, sebagai latihan ansur maju, murid-murid boleh buat aktiviti mendorong, berjalan dengan lutut yang tinggi, berlari dengan lutut yang tinggi supaya murid-murid boleh melompat pelbagai aras. Berlari dengan dalam bulatan, berlari mengikut laluan angka 8, melonjak. Murid-murid boleh melonjak. Okey, melonjak untuk menyentuh bola yang tergantung. Ini untuk latihan aktiviti mendorong supaya murid-murid boleh melompat daripada pelbagai aras. Seterusnya, latihan lompatan pula. Murid-murid boleh memulakan lompatan dengan gaya gunting. Okey, melompat gaya gunting dan mendarat berbentuk L, kaki selari dengan palang. Okey, melompat gaya gunting dan mendarat bentuk L serta kaki bersudut 45 darjah. Yang penting murid-murid kena biasakan kaki mengikut lompatan yang dilakukan. Jangan tinggalkan kaki di belakang dan tidak menganjakkan kaki ke belakang. Okey, melompat gaya gunting dan mendarat 90 darjah dengan kaki menghala ke arah palang. Kemudian, murid-murid boleh juga berdiri membelakangkan tempat mendarat, melompat secara berdiri dan mendarat. Okey, berdiri di belakang palang dan buat lompatan. Ulang dengan berdiri di atas kerusi panjang atau pita lombol 1 tingkat. Okey, boleh berdiri atas kerusi panjang dan buat lompatan untuk gaya gunting. Ulang dengan papat anjal pun boleh. Menentukan titik semak pun boleh. Membuat lompatan dengan mengambil langkah 7 hingga 9 langkah. Itu pun untuk latihan ansur
maju. Untuk murid-murid boleh buat lompatan daripada aras yang rendah sehingga aras yang tinggi, dan murid akan biasa untuk melakukan sukan melompat tinggi. Okey, ini untuk informasi murid-murid kawasan aktiviti yang dilakukan. Okey, murid-murid boleh lihat. Okey, ini palang, ini kawasan mendarat, ini ialah kawasan untuk murid-murid berlari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah dan membuat lompatan. Okey, itu saja. Dan sebagai latihan pengukuhan, murid-murid boleh klik link quizzes yang cikgu berikan, klik preview dan tekan button start untuk jawab 13 soalan yang cikgu sediakan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.